أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Moga-moga kita semua insya-Allah doakan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah semua sihat. Alhamdulillah. Kata ibu sakit. Ibu masuk hospital. Keadaan macam mana? Ya, insya-Allah lah kita doa sama-sama semoga Allah Taala sembuhkan seperti biasa insya-Allah. Amin. Insya-Allah yang mana sihat kita doakan supaya datang syafaat kesembuhan daripada Allah Taala. Yang mana dah sihat tambahkan kesihatan lagi. Insya-Allah apa-apa pun kita mohon pada Allah supaya Allah Taala sentiasa beri kita kesihatan yang baik untuk kita hadir pengajian supaya dapat redha Allah Taala insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan sambung kembali pengajian lepas di dalam tafsir kita. Yang mana kita akan masuk surah yang seterusnya, iaitu surah yang ke-92, surah Al-Lail. Betul? Al-Laili dah. Baik. Tengok pada muka surat 1399. Jadi surah ini dia agak panjang sedikit lah, cuma kita ambil yang mana sempat saja. Baik. Qala. Kita masuk perbahasan tafsir surah seterusnya, iaitu surah Al-Lail. Yang mana surah ini ada surah yang ke-92 daripada sudut penurunan dia. Yang mana surah ini dipanggil surah Makkiyah dan ada 21 ayat. Jumpa muka surat 1399. Tengok Okey, baik. Surah seterusnya iaitu suratul Lail. Kenapa dipanggil surah Al-Lail? Kerana dinisbah dengan nama surah. Kerana surah ini dimulakan ayat pertama wal laili idza yaghsha. Maka diambil sepenuh awal surah, maka diletak nama surah ini Al-Lail. Yang mana surah ini ada 90 surah yang ke-92 dituakan di Mekah. Kenapa ada surah dipanggil Makkiyah? Kenapa ada surah dipanggil Madaniyah? Bila dipanggil surah diturun di Mekah, surah ini digelar sebagai surah Makkiyah, jadi bangsa kepada Mekah lah. Tu. Kenapa dipanggil surah Makkiyah? Ma nazala qabla hijrah. Surah ini diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka surah itu dipanggil surah Makkiyah. Ada pun surah Madaniyah, itu surah selepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ni. Jadi sebelum Nabi hijrah, ayat ni turun, maka dipanggil surah Makkiyah. Okey, kita masuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kalimah bismillah. InsyaAllah kita tak baca lagi kita baca dululah. Baik, ambil keberkatan surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita akan mulakan surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Lail. Tengok, Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula dengan kalimah Bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, kita bahas sikit Ar-Rahman tu. Bismillahirrahman. Allah ini Maha Pemurah. Lafaz Ar-Rahman dipanggil amun, lafaz umum. Bila kata lafaz umum, pemurahnya Allah Ta'ala bagi segala hamba dia. Tak kira lah sama ada hamba yang taat, yang patuh perintah Allah, hamba yang melanggar perintah Allah, yang kufur, yang beriman. Jadi keseluruhannya dipanggil kemurahan Allah meratai. Sebab itulah orang kufur pun dapat juga rasa nikmat dalam dunia ni. Sebab itu orang kafir pun dia juga mendapat keselesaan juga apa-apa yang diberikan oleh semua manusia. Maka orang kafir pun dapat. Jadi orang beriman, orang taat, tak kira lah, semua akan dapat kemurahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala akan dikira murah hanya orang beriman, sudah tentu orang kafir semua rasa susah hari ini. Tak ada pun satu yang senang. Jadi hari ini menunjukkan orang kafir pun ada hidup senang, boleh rasa nikmat sama-sama. Ini di bawah murahnya Allah. Dan ada juga orang beriman hidup susah. Maka ini serupa, itu dikatakan meratai. Maka pemurah Allah meliputi semua. Mari datang kalimah kedua, Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah. Tu. Bila kata sifat kasih sayang Allah hanya diberi kepada khas orang beriman saja. Ada orang kufur tidak termasuk di dalam sifat Ar-Rahim ni, kasih sayang Allah. Cuma orang beriman yang derhaka pun dia ada sedikit kemarahan daripada Allah pasal dia melanggar perintah Allah. Tetapi dia tetap diampun juga oleh Allah Ta'ala pasal dia beriman. Jadi kalau kita tengok daripada segi hikmah, kenapakah Allah Ta'ala datangkan susah dan senang ni?
tengok disebut pada makam kita lah. Tu. Kalulah makam kita ni bertauhid kepada Allah, mari rasa ujian dan sebagaimana pun kita akan rasa senang. Pasal kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di sebalik apa yang berlaku dalam hidup kita ni ada khasiat masing-masing. Ada khasiat yang tersendiri. Apa yang Allah Taala buat dalam hidup kita ni ada khasiat dia. Tu. Kalau kita faham khasiat ni, kita anggap khasiat itu cukup mahal. Sebagai contoh, burung titih. Tahu burung titih ni, kalau orang tahu khasiat dia, dia beli sampai RM4,000. Kita yang tak tahu khasiat, buat apa beli burung apa RM4,000 membazir saja. Tapi kalau ada orang ni tahu kelebihan burung titih tak tahu burung apa dekat sini. Burung contohlah burung kakak tua, burung Raja Bali ikutlah. Ataupun orang jenis main burung tuan-tuan, dia tengok kalau burung tu jenis berkokok sedap merdu, itu lagi mahal. Jadi kalau ada orang tahu khasiat dia, dia sanggup beli dengan harga yang mahal. Pasal dia tahu khasiat dia, dia tahu kelebihan dia. Begitu juga ayam. Ayam sekilo RM1, RM1.5 je kalau beli kat kedai. Tapi disebabkan ayam tu nampak ada lebih hebat daripada sudut naik dada ke, ayam kampung lah biasa ni, yang duk main belagu ayam, sanggup beli siapa ayam seekor RM2,000. Pada ayam kampung berapa ringgit, berapa belas ringgit je seekor. Tapi disebabkan khasiat tu, orang akan menilai daripada sudut khasiat tersebut. Begitulah kita. Apabila kita ni apa yang berlaku dalam hidup kita, di sebalik hikmah yang Allah Ta'ala takdirkan, kalau kita tahu khasiat, kita akan memuliakan sesuatu tersebut. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka bismillahirrahmanirrahim antara salah satu amalan yang boleh kita amalkan setiap hari dah. Kalau boleh baca bismillah ni setiap hari apabila kita nak buat baik. Pasal apa dia? Kita baca bismillah bila nak buat baik ni supaya kita tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Setiap perbuatan kita sentiasa kita ingat kepada Tuhan. Itu paling penting. Dia ada satu syaitan ni, syaitan yang mengganggu kita supaya lupa kepada Allah. Dia ada satu tugas syaitan ni. Apa yang kita buat, kadang-kadang kita makan tak baca bismillah. Tu ada satu syaitan yang melupakan kita kepada Tuhan. Bila buat sesuatu lupa nak baca bismillah. Bila nak buat sesuatu lupa nak alhamdulillah. Maka baca bismillah ni salah satu cara kita nak sentiasa mengingati Allah. Bukannya maksud Allah. Tengok kawan kita Allah. Suami bagi duit bulanan RM200. Allah bang, RM200 je. Ingatkan Allah tu bersyukur, dah terkejut RM200 je. Jadi maksudnya itu salah satu cara kita nak mengingati Tuhan, baca bismillah. Supaya kita lebih berhati-hati. Bila kita ingat Allah ni dalam pekerjaan kita, kita tak akan buat perkara yang ditegur. Kenapa kita buat perkara yang ditegur? Kerana kita lupa Tuhan. Disebab kita lupa Tuhan lah kita buat perkara haram. Itu maksudnya. Baik. Ayat pertama, wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila ia menyelubungi segalanya, yakni dengan gelap gelita. Ni. Jadi wa itu dipanggil waw qasam. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir Quran sebelum-sebelum ni, banyak sekali Allah Ta'ala mula ayatnya dengan bersumpah. Wal qasam, qasam ni maksud bersumpah. Allah nak bagi taukid lagi satu benda yang Allah nak beritahu ni cukup penting sehingga Allah bersumpah. Kenapa Allah bersumpah? Kerana Allah nak tarik perhatian kita. Contohnya kita nak buat satu konten supaya orang nak tengok kita. Demi Allah. Orang kata tak tahu apa demi Allah ni, apa pasal ni. Kita nak tahu sikit. Rupanya nak beritahu jual mutu rupanya. Itu maksudnya nak tarik perhatian kita. Maka Allah Ta'ala bersumpah, wow di situ waqasa wal-laili idza yaghsha, demi malam. Al-lail ni maksud malam. Tu. Lail ni pun cantik juga. Dan nama Al-laili. Laili ni pun cantik juga. Tapi takut-takut letak nama Laili ni duduk mengantuk selalu waktu malam. Tapi jangan mengantuk lah, comel nama ni. Tapi Al-lail ni waktu malam. Sebab itu bila nak letak nama, cari ayat-ayat ataupun kalimah dalam bahasa Arab yang sesuai lah. Tengok jugalah bahasa apa ni dalam kamus bahasa Arab, apakah maksud daripada perkataan ini. Jangan pakai hentam saja.
Ni. Jadi walaili idza yaghsha, demi malam apabila ia menjelubungi. Menjelubungi ini maksudnya apabila kena pada waktu ataupun ketika menjelubungi, maksudnya tutup. Allah Ta'ala tutup langit ni asal daripada cerah, tutup dengan menjelubungi, jadi malam. Segalanya gelang dengan gelap gelita. Maka Allah Ta'ala tutup di antara langit dan bumi ni dengan malam. Baik, begini. Allah Ta'ala kata di sini, demi malam. Kalau perkara yang Allah Ta'ala buat sumpah, dipanggil mu'sambih. Perkara benda yang Allah Ta'ala buat sumpah dipanggil mu'sambih. Perkara yang tidak ada, yang mana perkara yang manusia tak boleh nak buat. Ada manusia boleh buat malam? Ada manusia boleh buat siang? Tak ada. Walaupun Cina dia cuba nak buat matahari, baiklah dia pun lancar lah buat contoh matahari, nampak cerah kejap, berapa minit saja boleh bertahan. Kalau habis bahan bakar tu nak cari mana? Tu nak beritahu kepada kita satu benda yang Allah Ta'ala buat sumpah manusia tak boleh nak buat. Contoh seperti cuaca, waktu siang, waktu malam. Elon Musk pun duduk bergeming kepala nak buat macam mana cuaca. Hebat mana pun kereta Tesla yang dia buat, tapi dia cukup gagal untuk menguasai daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perkara yang Allah Ta'ala buat sumpah ni tidak ada, tetapi khususiah benda yang tertentu. Baik. Kemudian idza yaghsha, apabila tutup malam. Di antara langit dan bumi Allah tutup langit ni dengan cara malam. Maka bila semua perkara yang kita tidak nampak, maka semuanya jadi gelap. Contoh asalnya cerah, cuba tutup mata. Nampak? Gelap habis. Maksudnya semua benda yang tidak nampak semua jadi gelap. Ini satu faedah bila Allah Ta'ala tutup alam ni dengan gelap. Supaya apa Allah Ta'ala buat malam? Supaya apa Allah Ta'ala buat? Supaya kita berehat. Itu tujuan dia. Tu. Supaya kita ni berehat. Malam ni berehat, hatta binatang pun semuanya berehat, kecuali binatang-binatang yang jenis berjaga malam. Contoh burung hantu dah. Lihat sungguh burung hantu hari duduk tidur saja. Bangun. Tidur balik. Satu hari jalan karak tuan-tuan, saya bawa motor masa tu pergi ride dengan kawan-kawan. Lepas tu nampak satu burung hantu ni tepi jalan, duduk tidur tu, biar besar tu tau, burung hantu tu besar. Saya anggap tu macam burung helang dah. Tapi dia burung hantu, mata dia luar lah. Maka duduk tidur, duduk tepi jalan atas divider tu. Duduk tidur, saya beri, bangun dah. Dia pun bangun kejap, tidur balik. Ikut orang nak lalu-lalu orang nak haul motor-motor dia tak indah tidur. Tapi waktu malam dia berjaga. Jadi siapa berjaga malam macam buah hantu lah tu. Tu. Dan ada juga yang jadi kerja malam. Contoh seperti security kan. Dia jaga sana, dia jaga sini. Tengoklah macam mana yang kerja staff, yang ambil OT dan sebagainya. Jadi asalnya malam ni Allah Ta'ala tutup dengan gelap supaya kita semua ni berehat. Itu tujuan asalnya Allah Ta'ala buat malam. Kemudian ayat kedua, wan nahari idza tajalla, dan siang. Maksudnya Allah juga bersumpah dengan waktu siang apabila ia lahir terang benderang. Tuhan bersumpah lagi dengan waktu siang, demi siang. Wan nahar, demi siang. Jadi tuan-tuan, berlaku siang dan malam ni, cuba kalau Allah Ta'ala buat malam saja, agak-agak macam mana kita? Tidur. Betul ke tidur? Dia tidur ya. Kalau Allah Ta'ala buat siang saja, macam mana? Tak tidur? Kau macam mana? Ada waktu satu negara waktu siang lebih panjang, tak silap saja Norway. Bukan ya. Ada satu jam Norway kan. Satu Norway, yang kedua Bulgaria ke apa satu nama ni, tak silap saja. Waktu dia terpaksa kena ikut waktu Mekah. Pasal apa dia? Waktu siang dia terlampau panjang. Berapa jam saja? 2 jam saja malam tak silap Bulgaria ni. Lepas tu orang tanya, kalau begitu kena puasa 20 jam lah. Maka ulama kata kalau waktu lebih panjang begini, maka terpaksa ikut waktu Mekah. Kalau Mekah dah buka puasa, dia kena buka puasa lah. Kalau tidak, penat dia nanti.
Dah. Sahur tak sempat sahur tu. Dah berkokok dah ayam. Sudah dah. Jadi tuan-tuan mata Allah. Allah Ta'ala kalau buat siang saja susah kita. Kalau Allah Ta'ala buat malam saja susah kita. Maka Allah Ta'ala buat siang malam supaya tujuan asalnya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya selalu kita ingat pada Tuhan. Pasal apa? Kita nampak semua ni Allah Ta'ala yang buat semua. Rupanya Allah Ta'ala buat malam dan siang nak tunjuk kuasa Tuhan. Biar kita tahu Tuhan ni ada. Tuhan sedang mengkontrol kita. Tu tujuan asalnya. Tu. Maka ayat kedua, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila cerah, ketika cerah ia. Waktu malam adalah waktu istirahat, masa untuk kita bersenang-senang, batu dengan keluarga. Kalau boleh cubalah waktu malam ni jangan sibuk dengan perkara-perkara luar. Ambil masa waktu malam ni untuk bersama keluarga tu. Adapun siang masa cari kehidupan. Dalam ayat lain, dalam surah An-Naba, tak silap saya, Allah Ta'ala kata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara wa ma'asha. Allah Ta'ala kata kami jadikan malam itu libas, serupa seperti pakaian. Bila kita tutup, asalnya cerah jadi gelap. Pakaian ni kan asalnya terbuka, bila pakai jadi tutup. Maksudnya Allah Ta'ala asalnya cerah, Allah Ta'ala tutup, maka jadi gelap. Dan malam itu waktu istirahat, kata Allah, dan kami jadikan siang hari itu cari kehidupan. Waktu siang kerjalah. Sebab itu bila kita faham betul Islam, kita tak kata kat orang, apalah waktu siang hari cari kerja bersungguh-sungguh lah. Tak boleh. Memang waktu kerja cari kehidupan, cari rezeki. Kerjalah, pergi kerja. Tak waktu pagi perah motor, bawa kereta pergi kerja, cari kerja. Maknanya masa cari kehidupan ialah waktu siang. Contohnya kita nak berniaga ke, kita nak potong getah ke, kita nak tanam padi ke, kita nak bercucuk tanah, kita nak jadi tukang mekanik, apa-apa sahaja pekerjaan boleh dilakukan. Tapi kena ingatlah, yang mana Allah Ta'ala buat ni ma'asya, supaya kita cari kehidupan bila? Wan nahar, pada waktu siang. Waktu siang ni cari kehidupan. Saya dah patching ni, macam mana Ustaz? Patching buat cara lain pula lah. Kita cari kehidupan dengan masuk. Kalau kita dah ada rezeki yang luas, kita buatlah cari macam itulah kita ni. Pasal kita dah ada rezeki dah. Ni. Dan yang kedua, wal lail, ada pun malam nak bagi kita rehat semua tu. Sebab itu tubuh kita kena ada rehat. Tubuh kita perlu kepada rehat. Dengan maksud rehat di sini, rehat banyak maksud. Ada, saya tengok satu kajian menunjukkan satu orang ni, siapa ni tak ingat, saya profesor ke apa, dia kata maksud rehat di sini bukan je rehat tidur saja. Tak rehat semua tidur, rehat tidur je, bukan. Waktu rehat ni kita ubah pekerjaan lain. Itu ada seorang profesor, saya pun dah lupa nama profesor ni. Dia beri satu makna rehat. Daripada saya kecil dulu, saya dengar perkataan yang dijelaskan oleh profesor ni, baru saya faham. Saya ingat kau rehat-rehat ni betul-betul rehat betul lah. Duduk diam, saya minum kopi ke, diam macam tu. Ingat begitu? Rupanya rehat ni, kata profesor tersebut, kita ubah pekerjaan lain. Itu maksudnya rehat. Contoh, sekarang kita sedang bekerja. Bekerja apa contoh? Menoreh getah contohnya. Maka rehat dengan maksud kita ubah pekerjaan lain. Lepas menoreh getah, rehat kejap, baca surat khabar. Itu rehat juga maksudnya. Bukan maksudnya rehat dulu kejap tu senyap tu, kapal lalat masuk mulut. Bukan itu saja. Dua maknanya rehat ni. Maksud rehat ialah kita ubah pekerjaan lain. Maksudnya waktu malam bukan setakat kita tidur rehat, tapi kita berehat minda dan fizikal kita. Rehat dengan maksud kita bersama keluarga, kita hadirkan semangat balik, erat silaturahim, kita baiki hubungan dengan Allah. Bangun tengah malam, kita rehatkan dengan ibadat dan sebagainya, rehat dengan baca Quran. Itu maksudnya rehat. Jangan sempitkan perkataan rehat tu. Tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan siang dan malam ini sebagai silih berganti. Kerana apa? Sebagai maslahat kebaikan untuk makhluk tu. Tu. Kalau Allah Ta'ala buat siang saja susah, kalau Allah Ta'ala buat malam saja susah. Bila Allah Ta'ala buat sesuatu, Allah Ta'ala buat bukan sia-sia, tapi ada di bawah pengaturan Allah Ta'ala. Tu. Kerana untuk memudahkan urusan kehidupan kita. Tu. Sebab itulah
Tak boleh kita kata dunia ni nyanyuk ke, dunia ni nyanyuk ke. Tak, malam dah malam dah, ni malam pula. Tadi dah siang, esok dah siang balik, nyanyuk dunia. Tak boleh kata macam tu. Nah, ibarat alam ni kita anggap tak ada tuan lah bila kita kata alam ni nyanyuk. Sedangkan Allah Ta'ala, kudrat dan iradat dia, dialah yang menentukan segala-galanya. Begitu juga kita disuruh sembahyang 5 waktu sehari semayam tu. Maka kita pun tuduh Tuhan ni nyanyuk. Semalam suruh sembahyang dah 5 kali sehari, hari ni suruh sembahyang pula. Sebab itulah kita disuruh datang kuliah dengan dekati agama selalu dengan nasihat, supaya kita tidak lalai dengan tipu daya dunia ni. Jadi Allah Ta'ala jadi siang dan malam ni silih berganti nak suruh kita fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala. Ada ulama mengatakan, kalau kita nak nampak kebesaran Tuhan, yang pertama kita kena musafir. Maksudnya pergi jalan-jalan lah. Itu pergi jalan-jalan kat mana? Kem ibadah kat mana? Ulu Langat. Itu maksudnya nak cari kebesaran Allah lah tu. Pergi jalan-jalan. Kalau jenis orang kemurungan, ni satu tip. Orang kemurungan dia tak boleh duduk berkurung. Tak boleh. Tak boleh duduk dalam rumah seorang-seorang, tak boleh. Pergi keluar. Keluar tu pergilah bercuti ke mana. Maksudnya bercuti ni disuruh oleh Allah untuk mencari tentang kebesaran Allah Ta'ala. Bila kita pergi melawat ke luar negara contohnya, ataupun dalam Malaysia dan sebagainya, pergi tempat orang, kita nampak bukit begini, pada bukit tempat kita berada, tapi bukit tu nampak sengit sikit je. Hebat. Kita duk kata macam tu. Tu tujuan dia. Tu. Maka pergilah berjalan. Cumanya jangan salah cara lah. Biar betul cara kita bercuti tu. Ada setengah orang silap cara bercuti, pakai seluar pendek, tak tutup aurat, yang tu tak betul tu. Tak semayang. Yang kita mahukan cari kebesaran Allah, pergi berjalan bercuti, tengok keajaiban. Yang kedua, kalau kita nak nampak kebesaran Allah, tengoklah alam ini pada waktu malam. Tengok pada waktu malam. Waktu siang ni, kata ulama, tak nampak sangat kebesaran Tuhan. Kalau nampak waktu malam, tengok di langit. Cuba tengok di langit. Tengok bulan, tengok bintang. Sehari dua lepas bulan penuh. Kadang-kadang tempat kita di Selangor ni nampak jelas bila bulan penuh tu, nampak di sebalik bangunan tu besar macam. Kadang-kadang kita rasa takut. Ketika langit cerah tu kita boleh nampak. Kenapa Allah Ta'ala buat begini semua? Siang dan malam, bulan bintang dan sebagainya, untuk nampak kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala. Itu ni. Jadi yang ketiga, ayat yang ketiga, wa ma khalaqaz zakara wal unsa, demi yang menciptakan makhluknya lelaki dan perempuan, yakni jantan dan betina. Allah Ta'ala bersumpah lagi, wa ma khalaqaz zakara wal unsa, demi mereka yang menjadi ia akan lelaki dan perempuan. Dalam ayat ni Tuhan bersumpah dengan ma tu, perkataan ma ni maksudnya Tuhan bersumpah dengan diri dia sendiri. Ma di situ Allah bersumpah dengan diri sendiri. Ma itu bermakna man, isi mausul tu, maknanya Tuhan bersumpah dengan diri dia sendiri. Ada juga setengah tafsir kata ma tu masdariyah, itu dalam kaedah lah, kaedah bahasa Arab. Baik, az-zakar wal unsa, siapa yang dikehendaki dengan maksud perempuan dan lelaki ni yang dicipta oleh Allah. Di sini ada setengah tafsir kata kena kepada Adam dan Hawa. Kena kepada Adam dan Hawa. Dan ada juga setengah tafsir mengatakan lelaki, bila sebut lelaki termasuk juga perempuan. Dan ada juga setengah tafsir kata lelaki perempuan dan termasuk juga binatang diciptakan oleh Allah. Maksudnya bila kita sebut perempuan lelaki kena pada khusus manusia, bila kata jantan betina kena kepada binatang. Sebab itu agak kasar sedikit bahasa kita guna jantan betina untuk manusia. Tapi kalau ada sebelah-belah negeri yang pelet cakap jantan tu, tak heran lah. Tapi kita di tempat Selangor mungkin rasa ganjal sedikit lah. Orang lelaki panggil jantan, orang perempuan panggil betina lah. Tapi kalau kat Kelantan, hey jantan, biasa tu. Tapi betina tu macam kasar sikit lah. Tapi sebenarnya bahasa ni, perempuan lelaki-lelaki biasa khusus untuk manusia, jantan betina biasanya khusus untuk binatang. Jadi az-zakar wal unsa, setengah tafsir kata kena kepada Adam dan Hawa, dan setengah tafsir kata kena kepada lelaki dan perempuan. Baik, tengok ayat keempat.
Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaan. Ini dipanggil Tuhan nak bagi tahu apa? Ini jawab bagi tadi. Ini jawab qasam yang bersumpah. Inna sa'yakum lasyatta, bahawasanya segala amal kamu yang kamu duk kerjakan itu lasyatta. La di situ dipanggil lam taukid. Lasyatta, sesungguh bersalahan segalanya. Bersalahan setengah di antara setengahnya. Maksudnya berlain-lainan, bermacam-macam pekerjaan kita manusia. Baik. Nak beritahu pada kita manusia ni, kita ada berlain-lainan cara pekerjaan dan amalan. Daripada sudut pekerjaan, daripada sudut ibadat, kita semua berbeza. Daripada segi ibadat, minat kita tak sama. Betul? Minat kita tak sama. Ada orang ni dia banyakkan solawat. Ada setengah orang ni dia suka perbanyakkan tasbih. Ada setengah orang ni suka memperbanyakkan sembahyang. Ada setengah orang suka perbanyakkan puasa. Dan ada setengah orang suka banyakkan baca Quran. Sebab amalan setiap orang ni dia bergantung kepada minat dia. Maka kita tak boleh nak paksa orang nak jadi seperti kita. Tak boleh. Kerana ayat Quran kata la syatta. Ini bermakna bermacam-macam, kata Allah. Cara pekerjaan kita bermacam-macam. Ni. Maka amalan ni kita kena tengok yang mana kita minat lah. Sebab tu ada setengah orang yang suka puasa, tak boleh nak kata kepada orang yang tak suka puasa. Kerana orang yang tak suka puasa, dia ada amalan lain dia suka, iaitu banyak baca Quran. Ada pun yang puasa malas baca Quran. Ni. Kerana Allah Ta'ala inna sa'yakum lasyatta, amalan kamu tu sesungguh bersalah-salah, bermacam-macam, berbagai-bagai. Maka semua tu termasuk di dalam kebaikan semuanya. Baik, dalam ayat ni Allah Ta'ala bahawa segala amalan kamu tu, kerja kamu, usaha kamu tu sesungguh bersalah-salahan. Tengah tafsir kata la syatta ni, bersalah-salah ni setengah daripada setengah yang lain. Tu tuan-tuan, Allah Ta'ala buat kita kerja ni tak serupa, tak sama. Contoh, ada orang ni suka berniaga, ada orang suka makan gaji, betul? Ada begitu. Maka Tuhan ni atur semua alam ni kerana untuk faedah sama-sama manusia. Kalau Allah Ta'ala buat kita semua makan gaji, tak ada orang pun nak cuci sampah. Agak-agak macam mana? Kotor lah. Jadi kotor. Tak ada orang nak angkut sampah. Kalau semua orang duduk di pejabat, tak ada orang nak kerja kontraktor, tak ada kerja nak baiki jalan, agak-agak macam mana kehidupan kita? Susah juga. Nak datang putera perdana duduk beban je. Kalau lawak am selalu kena tukar lawak am kereta tu. Tu pasal apa? Tak ada orang baiki jalan, semua duduk dalam pejabat semuanya. Jadi sebab itulah di dalam pekerjaan kita digalakkan, kerana setiap pekerjaan ada kelebihan masing-masing. Sebab itu kita tak boleh nak hina, nak kata pekerjaan orang lain. Tak boleh. Kita tak boleh. Orang kerja macam ni, kita kena hormati kerja orang lain, kerana ada kelebihan masing-masing. Contoh yang mudah, kalau kita contohlah, setiap pekerjaan ada kelebihan. Contoh, kita suka bercucuk tanam. Apa kelebihan bercucuk tanam? Contoh, kita tanam satu pokok, maka naiklah dahan, naik ranting, naik daun, maka daun tu jadi meneduh. Jadi faedah dia, nanti kita boleh berteduh di bawah pokok daripada sinaran matahari. Kerana teduhan ni satu nikmat. Teduhan ni satu nikmat. Cuba kita tak ada atap ni, tak ada atap ni, bumbung ni tak ada dalam kelas kita. Lagi-lagi musim hujan, basuh berjeruk lah tuan-tuan. Balik rumah basuh, anak tanya kenapa mak basuh ni? Kelas dia kata boleh lah, tak ada bumbung, tak ada peruntukan, dia kata. Nak beritahu, kita duduk di bawah teduhan satu nikmat. Jadi walaupun pohon itu tidak berbuah, maka pohon itu boleh ditumpangi, dihinggap, disinggahi oleh binatang lain. Burung boleh buat sarang kat sana, boleh berteduh daripada ribut dan sebagainya. Dan jikalau kita tanam satu pohon tu pula jenis berbuah, tapi manusia tak boleh makan buah tu, tak apa, binatang lain boleh makan. Maka semua itu ada faedah, dan semua balik kebaikan itu kepada kita. Itu faedah kalau kita jenis bercucuk tanam. Sebab itu kita tak boleh nak tebang pokok sesuka hati, tak boleh. Sehingga ada undang-undang akta dalam Malaysia pun dilarang kita sesuka hati tebang pokok, kecuali ada sebab tertentu.
Sehingga dalam agama pun kita melarang perbuatan-perbuatan macam tu. Contohnya mudah lagi pekerjaan seperti mekanik. Banyak faedah kerja mekanik ni. Jangan kita duk kata awak ni kotor lah, mekanik itu ini. Tidak. Cuba kita pergi kerja naik motor, naik kereta, tiba-tiba tayar bocor. Kena highway max tu. Rumah saya nak pergi Selayang Baru, habis tu. Jauh. Pancit tayar motor, nak gelek dia, nak tolak dia, dah lah penat. Lepas tu berpeluh. Tiba-tiba sambil tolak, jumpa kedai bengkel motor, ada promen. Punya main lega kita dah, menyelesaikan masalah kita. Tunggu tolak motor, mekanik kata okey saya bengkel, abang duduk kejap minum air teh, ais ke apa, minum. Kita pun duduk rehat kejap. Okey bang, dah siap, RM100 bang. Okey, settle, Alhamdulillah dah. Nak beritahu je memudahkan urusan kita. Pasal ada seorang kerja mekanik. Bila ada promen ni menyelesaikan masalah kita. Contohnya lagi orang kaya. Orang kaya dia boleh hidup sedap pasal dia ada kaki tangan. Dia ada pekerja, dia ada kuli yang kerja dengan. Cuba dia buat bisnes orang kaya ni, tak ada pekerja, tak ada kuli. Boleh tak? Tak boleh. Maka sebab itulah setiap pekerjaan ini ada faedah manfaat, saling memerlukan. Saling memerlukan. Sebab itu Allah Ta'ala takdir orang ni kerja begini, orang ni jadi cikgu, orang ni jadi pengarah, orang ni jadi gitu. Ustaz Ari jadi ustaz. Kalau Ustaz Ari tak ada ustaz, tak belajar tafsir kita hari ni. Allah dah. Maksudnya apa dia? Ta'awan, kita saling tolong menolong di atas kebaikan. Maka Tuhan bersumpah dengan jalan yang baik. Inna sa'yakum lasyatta. Allah bersumpah dengan jalan yang baik. Tu. Ada juga tafsir mengatakan ada orang ini beramalan ahli syurga dengan taat, dan ada orang ni ditakdirkan ahli neraka. Maka dia akan buat semalam maksiat. Lasyatta maksudnya kufur dengan iman ni semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan ada tetap semua dah. Baik kita fikir balik, kita kena berterima kasih pada Tuhan sebenarnya dah. Kerana Allah Ta'ala pilih kita lahir-lahir dalam keadaan Islam dah. Dalam keadaan mukmin. Nak cari mana nikmat ni tuan-tuan. Berapa ramai kita tak aja cakap lain. Di bumi Malaysia berapa ramai lahir dalam keadaan bukan Islam. Kita ni lahir-lahir orang Islam. Ni nikmat paling besar. Sehingga Nabi dan nikmat paling besar lagi diutuskan Nabi Muhammad. Besar nikmat utus Nabi Muhammad ni, dan kita lahir-lahir umat Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Musa AS dibaca dalam kitab dia akan lahir satu umat Nabi Muhammad yang cukup pelbagai dengan kelebihan-kelebihan. Bila Nabi Musa baca kelebihan tersebut, Nabi Musa minta dengan Allah, ya Allah jadi aku umat Nabi Muhammad, jadi aku umat Nabi. Allah Ta'ala tak bagi, tapi kita lahir, kita jadi umat Nabi Muhammad. Ini satu nikmat yang besar. Ini tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua termasuk di dalam inna sa'yakum lasyatta. Maksudnya segala amal pekerjaan kita sesungguhnya bersalah-salah berlainan. Allah dah tetap dah segala apa yang kita buat dalam dunia. Allah dah tetap dah. Tu. Maka ayat seterusnya fa amma man a'ta wattaqa. Tu ayat kelima. Jelasnya adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Apa maksud ayat kelima ni? Allah Ta'ala nak kata, maka ada pun mereka yang memberi ini dengan maksud hak Tuhan. Apa hak Tuhan? Kita hidup ni ada hak Tuhan yang perlu kita tunaikan. Hak Tuhan ni contoh benda yang bersangkut paut dengan harta mesti ditunaikan. Contoh seperti zakat harta. Dan itu hak Allah Ta'ala. Maka itu dipanggil wajib lah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita sebagai orang kaya, ada lebihan harta sampai nisab dan haul, maka wajib kita kena keluar zakat harta tersebut. Itu hak Tuhan. Maka wajib kena tunaikan. Maka orang tu dipanggil man a'ta. Orang yang beri ia akan hak Tuhan. Maka kita kena termasuk dalam golongan man a'ta, orang menunaikan hak Tuhan. Ni. Maka dalam hidup ni kita kena termasuk dalam kategori man a'ta, orang menunaikan hak Tuhan. Contoh kalau kena zakat, kita keluar zakat. Itu hak Tuhan. Saya kira lah zakat zahir dan juga batin.
Maksudnya zakat zahir daripada duit batin, kita kena keluar dalam keadaan keikhlasan. Keluar zakat tu bukan kerana terpaksa tapi ikhlas. Suci harta tu disebab zakat, suci hati disebab keikhlasan kita. Dan ayat seterusnya wattaqo, dan takut ia. Wattaqo ni maksud takut. Takwa ni takutlah. Maksud takut ia akan Allah. Tu. Maksud takut ni apa dia? Orang bertakwa iaitu dia menjunjung segala suruhan Allah dan meninggal segala tegahan Allah. Itu dipanggil orang takwa. Tu. Asasnya beriman dan beramal. Ayat seterusnya wasaddaqa bil husna. Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Maksudnya apa dia? Dan membenar ia. Wasaddaqa, sadaqah. Wasaddaqa maksud membenar ia dengan yang terlebih elok. Bil husna dalam kaedah bahasa Arab dipanggil isim tafdhil daripada ihsan. Tu. Sebab tu ada setengah orang nama husna. Ada setengah anak diletak nama al-husna. Cantik nama ni. Kalau boleh husna ni letak pada anak perempuan. Ada pun anak lelaki Hasan, Hussein, anak lelaki. Tu. Tapi masalah sekarang orang kita letak nama cantik Al-Husna. Panggil Nah saja. Nah. Nama elok Al-Husna binti Muhammad Ma'ruf. Tapi panggil Nah saja. Muhammad Arif. Nama saya ni tuan-tuan. A-R-I-F, Arif. Tapi orang panggil Rih dia. Rih. Nasib baik tak panggil Mak Yeh. Itu masalah orang kita. Nama Hasan panggil San. Nama Hussein Sing. Jadi punah habis. Sebab itu nak panggil nama orang, nak dapat keberkatan doa daripada nama tersebut, panggil nama penuh. Panggil nama penuh. Boleh. Boleh. Nama apa contoh? Puan Noraini. Contohnya. Tambah lagi puan ataupun tambah dating kat depan tu, lagi elok dah. Itu satu doa. Contoh orang panggil kita Datuk, walaupun kita belum lagi dapat datuk, tak apa. Orang panggil, mana tahu. Sebab setiap perkataan kita doa. Malaikat, bila kita sebut nama yang elok, malaikat kata apa? Wa kama wa mislu. Wahai si pulai, apa yang kamu sebut, engkau juga akan dapat seperti engkau sebutkan. Contoh kita letak nama dia Rahman. Rahman ni sifat sifat kasih sayang. Maka bila kita sebut nama orang tu dengan elok, kita pun dapat juga doa kasih sayang. Lepas tu bila orang datang minta saya doakan. Ustaz, tolong doa saya anak soleh. Amin, saya pun tolong doa. Pasal apa? Saya tahu wakama wa mislu, kata malaikat. Wahai ustaz, engkau doa kepada orang lain anak soleh, kau pun dapat anaknya soleh. Ustaz, tolong doa untuk saya murah rezeki. Saya doakan. Tiba-tiba satu doa ni saya rasa muskil nak doa. Ustaz, tolong doa kahwin dua ustaz. Sudah. Nak doa ke tidak ni? Tapi tetap doakan juga. Tapi tu jadi muskil nak doa ke tidak ni. Tapi jangan minta benda tu lah. Syubhat. Jadi maksudnya wasaddaqa bil husna, membenar yang terlebih elok. Maksudnya terlebih elok di sini ialah kita membenarkan Allah Taala, iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu tafsir lah. Baik. Ayat seterusnya fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka sesungguhnya kami akan memberikan dia kemudahan untuk mendapatkan kesenangan syurga. Baik. Apa kita faham dalam ayat ni? Maka kami berikan mudah akan dia, akan memberi hak Allah, memberi ia kalimah la ilaha illallah. Tuhan janji Allah akan beri mudah lil yusra, bagi jalan yang mudah. Ada setengah tafsir kata bagi jalan syurga. Allah Ta'ala akan tolong kita beri jalan yang mudah, iaitu jalan syurga. Ni tuan-tuan, dalam hidup ni Allah dah buat siap-siap dah. Takdir Tuhan ni Allah dah buat siap-siap dah. Orang beriman ahli syurga, dia akan turun ke jalan syurga yang mudah. Kalau kita nak pergi satu tempat,
Kalau kita pergi satu tempat, kita guna jalan yang mudah. Tak perlu turun bukit, naik ke celah longkang ke, duk litah sungai, duk litah padang bola. Tak perlu. Kalau Allah beri mudah kat kita, kita guna jalan straight saja sampai tempat destinasi. Maksud tak jalan yang mudah ni? Begitu maksudnya. Kalau Allah nak beri kita syurga, Allah tunjuk jalan mana yang patut kita kena lalui. Jalan tu memudahkan kita mencapai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kepada jalan-jalan yang berliku dah. Begitulah kita manusia. Ahli syurga, bila Allah takdir dia ni ahli syurga, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan dia masuk ke dalam syurga. Allah buka jalan tu. Nampak jalan tu buka. Walaupun pada awalnya nampak payah. Pada awalnya kita rasa payah nak buka jalan. Tapi bila Allah Ta'ala bagi mudah, nampak terus jalan ni ke arah ke syurga. Contohnya seperti mana Allah Ta'ala nak beri kita satu kejayaan. Pada asalnya memang cukup berliku dalam usaha kita. Kita usaha buka mai payah, tiba-tiba datang pertolongan Allah, buka jalan. Jadi mudah habis. Itu maksudnya. Maka yang paling penting, semua ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kita dah. Baik. Wa amma man bakhila wastaghna. Tu tengok. Dan sebaliknya, ni muqabil ni. Orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaannya dan kemewahannya. Allah Ta'ala nak cerita, dan ada pun mereka yang bakhil. Wa amma man bakhila. Bakhil lah, dalam bahasa Arab dipanggil bakhil. Ada pun mereka yang bakhil. Bakhil ni maksudnya muqabil yang tadi. Bakhil lawan bagi akta, orang yang menunaikan hak Allah. Ni lawan kepada orang menunaikan hak Allah. Bila kata bakhil, contoh, dia wajib kena zakat, dia tak mau keluar zakat, itu dia panggil bakhil. Kalau hak wajib nafkah anak bini, dia tak nak bagi nafkah kepada anak bini, itu dia panggil bakhil. Maksudnya dia tidak buat sesuatu kehendak syarak. Dia panggil bakhil lah. Dia tidak tunaikan kehendak tapi dia tunaikan kehendak nafsu dia. Sanggup habis duit banyak, 30,000 sangat habis duit, tapi kalau hak Tuhan dia tak mau tunaikan, itu dia panggil kedekut bakhil. Yang kedua, wastaghna maksud dia rasa dia lebih kaya daripada Tuhan. Baik. Masalah bakhil ni tuan-tuan. Bakhil ni bahasa Arab boleh juga dipanggil kikir ataupun kedekut lah bahasa kita ni. Bahasa Arab dipanggil bakhil. Antara sifat bakhil, sifat kedekut, dia akan menghimpunkan harta dunia sebanyaknya mungkin, tetapi dia sayang nak menginfakkan harta dia. Itu antara salah satu sifat bakhil. Dia tak mau nak derma dengan duit yang banyak. Pasal apa? Takut rugi, takut bankrupt. Contoh seperti Qarun. Qarun ni termasuk orang kedekut bakhil. Di mana Qarun ni dia tak mau keluar zakat. Qarun ni dia boleh jadi kaya sebab apa? Sebab dia berkat doa Nabi Musa AS. Kisah Qarun ni asalnya dia orang biasa saja. Berniaga pun tak berapa laku sangat. Maka jumpalah Nabi Musa, tolong doakan dia jadi orang kaya. Ya Nabi Musa, kalau aku jadi orang kaya, aku boleh bantu orang, boleh keluar zakat. Maka Nabi Musa pun doa. Dengan berkat doa tu dimakbul oleh Allah, dia jadi orang kaya betul. Sehingga beberapa ekor unta membawa kunci khazanah harta dia. Bukan buat harta, kunci khazanah harta. Kata banyak harta dia. Akhirnya Nabi Musa perintah pada dia pasal cukup nisab dan haul, wajib kena keluar zakat. Tapi sayangnya dia tak mau keluar, takut hartanya kurang, jatuh bankrupt, rugi dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala tergelam dia di dalam bumi. Termasuk juga harta dan jasad tubuh badan dia pun tergelam di dalam bumi. Ini pasal apa dia? Pasal apa? Melanggar perintah Allah. Kerana wa amma man bakhila, kerana kedekut. Kedekut. Jangan ada sifat kedekut tuan-tuan. Kita ni nak kedekut, janganlah kedekut tak hidup masih sangat. Jangan siapa orang kenal, bila sebut nama kita famous dengan kedekut, jangan. Dalam bahasa orang putih panggil apa? Common sense apa? Itu salah satulah. Contohnya dalam akhlak bahasa orang putih ni. Ada satu lagi istilah yang terbaru. Contohnya orang nak tumpang kita bagi orang tu tumpang, tiba-tiba orang tu
tak perlu duit pun. Kita tak minta, tapi kalau kita jenis hati budi yang baik, Allah dah duit sikit apa? Common sense. Common sense ibarat begitulah. Betul. Faham lah, kita memahami keadaan tu kan. Itu bahasa budak-budak sekarang ni. Maksudnya, kalau kita pergi ke rumah orang, jangan kedukut sangat nak beli roti. Hari ni pergi rumah orang, rumah adik-beradik ke, tangan kosong. Bulan depan pergi rumah adik-beradik, tangan kosong. Ni bukan dia. Sedangkan tuan rumah ni sediakan makanan, jamu kat kita macam-macam. Dengar kuihnya, dengar nasi gorengnya, apa-apa. Betul tak? Kita ni tukar tetamu, tak ada hati buruk langsung lah. Nak babi berah orang saja lah. Contoh, itu dia panggil comment ke common sense. Common sense. Tu maksudnya lah. Tak ada apa orang panggil bahasa Melayu ni. Tak reti bahasa. Orang bahasa Terengganu panggil tak reti bahasa dah. Sengaja buat tak faham dah. Tu. Jadi jelas pada kita, kedekut ni salah satu benda, salah satu kejahatan akan kembali pada diri kita sendiri. Perbuatan kedekut ni kembali kejahatan pada diri kita sendiri. Antaranya Nabi pernah kata dalam satu hadis, iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Peliharalah diri kamu daripada kikir dan jangan kamu amalkan dengan kedekut itu. Nabi larang. Jangan ada sifat kedekut. Dan juga asy-syaikhu qaribun minallah. Nabi kata orang yang pemurah dia akan dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dia akan dekat dengan manusia. Orang pemurah ni tuan, dia akan dekat dengan manusia. Manusia jadi suka dengan dia. Orang pemurah ni manusia akan dekati ramai kawan-kawan dia. Dan orang pemurah qaribun minal jannah, dia akan hampir dengan syurga. Dan ba'idu minan nar. Bukan kedekut. Orang pemurah ni dia akan jauh daripada api neraka. Al-bakhilu, orang kedekut, apa akibat dia? Ba'idu minallah, dia akan dijauhi oleh Allah. Allah tak suka kedekut. Ba'idu minan nas, manusia tidak akan mendekati dia. Manusia tak akan suka. Pasal manusia bila sebut nama dia jadi benci tuan-tuan. Aku ni bila keluar minum air dengan kawan aku seorang ni, aku je yang belanja, dia tak pernah belanja pun. Ni kedekut lah tu. Dan ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, dijauh daripada syurga, dan qaribu minan nar, dia akan hampir dengan neraka. Dan Nabi kata wal jahilu asyakhiyu ahabbu ilallah man abidin bakhil. Orang jahil yang pemurah lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala nak dibanding orang mengerjakan ibadat yang kedekut. Ni sebab tu kita kena ada sifat pemurah. Apa lagi? Antara balasan orang kedekut ni, maka di akhirat esok Allah jadikan harta yang kedekut itu dijadi sebagai kalung daripada api neraka dan disangkut pada lehernya. Ni orang kedekut ni. Tu. Jangan jadikan harta kita hari ni disebabkan jadi asbab kepada azab kita di akhirat esok. Jangan. Hati-hati dengan harta kita. Jangan dalam hidup ni jangan kedekut sangatlah. Ni. Lepas tu kalau kita tengok dalam surah An-Nahli, Allah Ta'ala kata ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu akan habis semuanya, dan apa di sisi Allah itulah akan yang kekal. Sebab itulah kita nak cari pahala kekal. Antaranya kita sedekah, pahala tu kekal sampai kita mati. Tu. Tetapi kalau kita kedekut, harta semata harta, tidak sedekah, maka harta tu akan berpindah kepada waris. Siapa yang utuh? Waris yang utuh, kita yang rugi. Maka kita dipanggil khodam. Ibarat kita hamba kepada ahli keluarga kita. Kita yang berpenat lelah pergi balik pagi, balik petang, keluar pagi, balik petang, dah dengar panas, dengar hujan, daripada muda sampai ketua kumpul harta, ibu-ibu mati. Harta tu berpindah pada anak bini yang tak perlu bersusah payah. Bahkan bini pula kahwin lagi. Habis. Daripada manfaat harta suami tu. Itu rezeki bagi isteri. Tapi maka inilah kalau kita guna harta semata-mata untuk dunia, maka pastikan ada juga harta kita guna untuk akhirat dah. Ini rahmat Allah SWT. Maka janganlah jadi seperti umat terdahulu, banyak dicerita dilaknat kerana harta. Kerana apa? Dia sayang sangat dengan harta, akhirnya Allah Ta'ala laknat dia. Dan terakhir hari ni
Dalam sambungan ayat tu Allah Ta'ala kata wastaghna. Jangan jadi macam ni. Wastaghna, diri dia rasa kaya daripada Tuhan. Tuan-tuan, kita jangan kita rasa kita lebih daripada orang lain. Tak boleh. Orang kaya yang sombong ibarat seperti kacang lupakan kulit. Jangan jadi macam tu. Apa yang anggap kita kaya ni? Tak ada apa pun kita ni. Kita lahir ke dunia pun tak ada bawa apa, cuma bawa latu-latu saja. Balik ke dunia pun kita pun bawa kain kapan saja. Tak ada apa pun. Contoh Nabi Sulaiman. Satu hari Nabi Sulaiman AS ni diberi oleh Allah kuasa yang cukup besar, kerajaan yang hebat. Satu hari Nabi Sulaiman dah berasa dia kaya, dia hebat. Dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku minta denganmu satu hari untuk jamin rezeki segala makhlukmu. Untuk satu hari saja. Maka pasal apa? Nabi Sulaiman dah rasa dia hebat, dah kaya dah ni. Maka Allah Ta'ala kata, baik ya Sulaiman, silakan. Maka Nabi Sulaiman pun sibuklah buat persiapan. Dia pun kumpul makanan banyak-banyak, sediakan satu tempat. Pasal nak mari makan ni bukan sikit, ramai. Maka kumpul makanan banyak satu tempat. Allah Ta'ala tanya, sudah siap ya Sulaiman? Ya, sudah siap ya Allah. Baiklah, kata Allah, aku mulakan makhlukku daripada bawah, iaitu daripada laut, iaitu ikan paus. Wahai ikan paus, naik. Rezeki kamu hari ni dijamin oleh Nabi Sulaiman. Naik makan. Sekali ikan paus naik, sekali dia buka mulut, henggak habis semua, habis. Menggili kepala Nabi Sulaiman AS. Itu nasib baik. Ikan paus tak minta tambah lagi. Tambah nasib satu dia. Menggili kepala Nabi Sulaiman, sujud tersungkur kepada Allah Ta'ala. Jadi apa kita nak agak kita kaya? Tak ada apa pun. Yang kita ada hari ni hanya ada sahaja, bukannya kaya. Maka dalam ni wastaghna, jangan kita rasa kita lebih daripada Tuhan. Sebab itulah kita kena mengaji agama. Kita kena belajar supaya nak jaga sifat hati kita, supaya bila kita dapat harta, kita tak sombong, tak agah, tak meninggikan diri, tak riak. Itu maksudnya. Ni. Maka jangan jadi sombong lah. Sebab apa? Orang sombong ni la yadkhul jannah ahadun fil jannati min khardalin min kibri. Tidak masuk ke dalam syurga oleh seseorang yang ada dalam hatinya walaupun sebesar sahwi, sikit je rasa sifat sombong, tak masuk syurga. Sebab orang ahli syurga ni bersih daripada sifat sombong. Dan orang yang sombong akan dijadikan seperti semut di pada mahsyar. Bukan maksudnya berubah semut, dia jadi seperti semut dan penduduk mahsyar akan pijak dia. Pasal atas dunia dia pijak orang, akhirat orang akan pijak dia balik. Itu akibat kalau kita rasa kita lebih kaya daripada Allah dan segala makhluk lain. Dan insyaAllah pada ayat seterusnya wa kadzdzaba bil husna, yang tu kita akan sambung pada minggu depan. Wallahu ta'ala bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.